Hai, Assalamualaikum. One day, one question, day 2. Rajah 7 menunjukkan garis lurus AB bersilang dengan garis lurus CD pada D. Diberi bahawa AB sama dengan 3DB, cari koordinat titik A. So, maklumat pertama yang kita dapat adalah AB sama dengan 3DB. Sekarang kita nak cari koordinat titik A. Dekat mana koordinat titik A ni? So, koordinat titik A ni duduknya dekat sebelah kiri gambar. Okay, so kita tuliskan dulu maklumat yang kita terima. So, kita ada AB sama dengan 3DB. Pastikan kamu buat persamaan yang kita ada sebagai bentuk nisbah. So, kita pindahkan 3 ke sebelah kiri, manakala sebenarnya dekat depan AB ni ada 1. Kita pindahkan ke sebelah kanan. So, kita akan dapat AB per DB sama dengan 3 per 1. Okay, so kita kena tulislah balik. So, AB kita adalah 3 bahagian, manakala DB kita adalah 1 bahagian. Okay, so boleh nampak A ke D sebenarnya adalah 2 bahagian. Kita tak nak tulis kat sini. So kita boleh nampak macam ni sahaja. So kita ada AD adalah 2, DB adalah 1. So sekarang kita nak gunakan formula pembahagi 2 sama serenjang. Apakah formula dia? Formula dia adalah N X1 tambah M X2 per M tambah N dan juga N Y1 tambah M Y2 per M tambah N. So dengan menggunakan formula yang kita ada sekarang, kita nak cari koordinat titik A. Sebelum tu cikgu suka lukiskan dulu gambar rajah yang kita ada. So dekat depan ni kita ada A. A tak tahu, kita labelkan dia sebagai XY. Tengah-tengah adalah D. D kita adalah 01. Manakala hujung sekali adalah B, nilai kita adalah 2. So dekat bahagian depan ni adalah 2 dan di bahagian belakang ni adalah 1. Kita nak buat darab silang. So 2 ni partner dia dengan 4, 2. Manakala 1 ni partner dia adalah dengan XY dan yang ada dekat tengah-tengah ni adalah jawapan. So kita nak asingkan siap-siap. Sebelah kiri kita nak buat X, sebelah kanan kita nak buat Y. So kita start dengan 1 dulu 1 darab X tambah 2 darab 4 per 2 tambah 1 sama dengan 0. Untuk Y pula kita ada 1 darab Y tambah 2 darab 2 per 2 tambah 1 sama dengan 1. Sekarang kita nak gunakan kaedah kalkulator terus. So tekan pecahan. So kita masukkan nilai yang pada bahagian atas. Kita masukkan X dulu. 1 alpha X tambah 2 4. Bawah dia kita ada 2 tambah 1. Nak tekan sama dengan tekan alpha, calculate, tekan 0. So tekan shift, solve, tekan sama dengan. So kita akan dapat X sama dengan negatif 8. Buat juga untuk Y. So bila kita buat untuk Y, kita akan dapat 1 alpha Y. Nak guna X pun boleh, nak guna Y pun boleh. So contoh kita nak guna Y. Alpha Y. Tambah 2. Bawah kita ada 2 tambah 1. Alpha, calculate, 1, shift, solve, sama dengan. So kita dapat, Y kita adalah negatif 1. Disebabkan kita nak dalam bentuk koordinat, so pastikan kita tulis balik jawapan. A, negatif 8, negatif 1. So, jangan lupa labelkan juga pada kamu punya gambar supaya kita senang nak buat jalan kerja seterusnya. Kita tengok soalan B1. Kali ini untuk soalan B1, dia nak cari persamaan garis lurus bagi CD. Apabila berkata mengenai persamaan, so perkara pertama adalah kita boleh gantikan persamaan dalam bentuk Y sama dengan MX plus C. Atau kita boleh gunakan formula Y tolak Y1 sama dengan
M X tolak X1. Ada dua maklumat yang kita perlukan apabila kita cari persamaan. So, maklumat pertama yang kita perlu ada adalah kecerunan ataupun M. Okey, maklumat kedua kita perlu ada adalah koordinat. Okey, so sekarang kita tengok apakah persamaan yang kita nak. So, kita nak persamaan CD. Okey, kecerunan kita. Okey, so apabila kita tengok persamaan CD, bila kita tengok garis lurus CD, dia sebenarnya berserenjang dengan garis lurus DBA. Okey, so apa perkara pertama kita buat adalah kita cari dulu kecerunan bagi BD atau AD atau AB. So, mana-mana yang kamu rasa mudah. So, cikgu nak gunakan kecerunan untuk BD. So, kita ada 2 tolak 1 per 4 tolak 0. So, kita dapat 1 per 4. So, dah dapat kecerunan BD, kita kena cari kecerunan yang berserenjang. So, apakah formula kecerunan serenjang? So, formula dia adalah M1 darab M2 sama dengan negatif 1. So, M1 kita 1 per 4. So, kita ganti masuk. Okay, M2 ni sebenarnya adalah MCD sama dengan negatif 1. So, kita dapat kecerunan yang berserenjang iaitu negatif 4. Okay, cikgu dah kata tadi, kita perlukan dua maklumat. So, yang pertama adalah kecerunan. Kecerunan kita dah dapat negatif 4. So, apakah koordinat yang kita akan gunakan? Okay, kita rujuk kat sini. Kita ada persamaan C, D. So, kita ada dua huruf kat sini. Kita ada huruf C dan huruf D. So, antara huruf C dan huruf D, yang mana satu koordinat yang kita ada? Okay, so kalau kamu perhatikan pada gambar, kita ada koordinat titik D. So, kita gunakanlah titik D. Okay, tak perlu cari koordinat yang kita tak tahu. Kita gunakan apa yang ada sahaja. Okay, so sekarang kita akan gantikan dalam persamaan. Okay, kita gunakan persamaan mana? Terpulang. Cikgu akan gunakan persamaan pertama. Okay, so Y kita apa? Y kita 1 sama dengan M kita negatif 4. X kita adalah 0. Dan C. Okay, so C kita adalah 1. So, kita boleh tak stop sampai setakat ni? Tak boleh sebab dia nak persamaan. So, kita tulis balik. Y sama dengan negatif 4X tambah 1. Kita teruskan kepada soalan B2. So, bagi soalan B2, apakah soalan yang dia nak? Okay, jika titik C berada pada garis lurus Y sama dengan 3X tambah 8, okay, dia minta cari koordinat titik C. Okay, so kita tengok titik C ni berada dekat mana. Okay, cikgu padam semula gambar rajah ni. Okay, so kita tengok titik C. Titik C dekat sini, okay, dia berada satu garis lurus yang sama dengan titik D. So, dia ada CD. Okay, kita ada tak persamaan CD? Okay, ada. Persamaan CD kita dah dapat. Okay, iaitu persamaan dia Y sama dengan negatif 4X tambah 1. So, kita gunakan persamaan yang kita ada di atas dan juga persamaan yang baru dia bagi. Okay, so kita ada dua persamaan. Yang pertama adalah Y sama dengan negatif 4X tambah 1. Dan yang kedua kita ada Y sama dengan 3X tambah 8. Okay, kedua-dua persamaan ni ditulis dalam Y sebagai perkara rumus. Okay. Sekarang ni kita akan ganti masuk salah satu persamaan ke dalam persamaan satu lagi. So, kita akan buat negatif 4X tambah 1 sama dengan 3X tambah 8. So, macam mana cara untuk kita cari X? Dengan mudahnya kita boleh tekan kalkulator. Kita masukkan negatif 4 alpha X tambah 1 alpha calculate 3 alpha X tambah 8. Kita tekan shift solve sama dengan. So, kita akan dapat X kita adalah negatif 1. Okay, macam mana kita nak cari nilai Y?
Okay, kamu boleh gantikan pada mana-mana persamaan. So, contoh, y sama dengan negatif 4 darab negatif 1 tambah 1. So, kita dapat koordinat titik y kita adalah 5. Adakah kita boleh berhenti setakat ini? Tak boleh sebab kita nak cari koordinat. So, kita perlu tulis balik dalam bentuk C kurungan negatif 1, 5. Pastikan apabila kamu dah tulis dekat sini, kita conteng juga pada kita punya soalan. Kenapa cikgu kata suruh conteng pada soalan? Supaya kita senang kalau kita nak guna semula. Kita teruskan kepada soalan C. Titik PXY bergerak supaya jaraknya dari titik A dan titik B dalam nisbah 1, 2. Cari persamaan lokus bagi titik P. So, apa yang dia minta sekarang adalah persamaan lokus. So, apabila berkata mengenai persamaan lokus, so maksudnya formula yang kita akan gunakan adalah formula jarak. So, apakah formula jarak? Punca kuasa X tolak X1 kuasa 2 tambah Y tolak Y1 kuasa 2. So, ini adalah formula jarak. Okey, so kita gunakan maklumat yang diberi. So, maklumat yang diberi adalah dalam bentuk nisbah. Okey, nisbah titik A dan titik B. So, kita tulis semula dalam bentuk nisbah. So, kita ada PA per PB sama dengan 1/2. Apabila dia bagi dalam bentuk nisbah, okay, kita kena jadikan dia dalam bentuk persamaan seperti soalan A. Okay, so, apa nak buat? 2 ni pindah ke PA, manakala PB kita pindah ke 1. Kita buat darab silang. So, kita ada 2PA sama dengan PB. Okay, so sekarang ni kita ada maklumat kat sini. Kita ada PA. So, kita highlightkan huruf yang kita ada. Sama juga dengan bahagian belakang. Kita ada PB. Kita highlightkan huruf B. Kenapa cikgu highlightkan huruf ni? Sebab cikgu nak kamu keluarkan koordinat dia dulu. Okay, so apakah titik bagi A? Okay, koordinat bagi A adalah negatif 8, negatif 1. Okay, manakala koordinat bagi B adalah 4, 2. So, kenapa keluarkan koordinat dia dulu, cikgu? Okay, sebab nak memudahkan kita untuk proses memasukkan nilai. Okay, so sekarang ni kita ada 2. PA kita adalah punca kuasa. Okay, so, kita ada X tolak negatif 8 kuasa 2 tambah Y tolak negatif 1 kuasa 2 sama dengan punca kuasa. Okay, so yang belakang ni kita ada X tolak 4 kuasa 2 tambah Y tolak 2 kuasa 2. Okay, so jangan lupa macam mana cara kita nak hilangkan punca kuasa, cikgu? Kita kena kuasa 2. So, kena kuasa 2 kedua-dua belah. Tak boleh buat sebelah sahaja. Okay, so apa yang jadi bila kita kuasa 2? Okay, 2 ni dia akan jadi 4. Okay, manakala yang bahagian dalam, punca kuasa dia dah hilang. So, sama juga dengan bahagian belakang. Okay, cikgu nak salin dulu. So, kita ada X tambah 8 kuasa 2 tambah Y tambah 1 kuasa 2 sama dengan X tolak 4 kuasa 2 tambah Y tolak 2 kuasa 2. Okay, so sekarang ni apa yang kita boleh buat adalah kita akan memulakan proses pengembangan. Okay, so 4 ni kita biarkan di bahagian hadapan. Okay, buka kurungan. Okay, so kita akan mulakan proses pengembangan. Okay, so yang pertama, X kuasa 2. So, X kuasa 2. Okay, yang bahagian belakang adalah 8 kuasa 2. Kita dapat 64. Okay, so yang bahagian tengah nak tulis apa? Okay, cikgu pakai pen warna lain. Okay, bahagian tengah nak buat apa? Kita ada X darab 8 darab 2. So, kita ada 16X. Okay, so kita tengok yang kedua pula. Kita cuba yang kedua. Okay, Y kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Yang bahagian belakang adalah 1. Kenapa 1? Sebab 1 kuasa 2. Nilai dia adalah 1. Okay, so yang bahagian tengah nak tulis apa? So, kita ada tambah Y darab 1 darab 2. Okay, kaedah dia adalah Y darab 1 darab 2. Okay, so kita dapat 2Y.
Okey, pastikan apabila dekat tengah ni simbol dia adalah tambah, sini pun mesti tambah. Yang depan belakang ni memang tambah, dia tidak berubah. Okey, sama juga macam ni. Tambah, sini pun mesti tambah. Okey, so kita tutup kurungan, kita kembangkan yang bahagian belakang. Okey, so kita ada yang bahagian belakang, kita cuba lagi sekali. Boleh? Okey, X kuasa 2. Okey, so yang bahagian belakang kita ada 16. 4 kuasa 2, nilai dia adalah 16. Okey, yang bahagian tengah kita ada negatif. Kenapa dia negatif? Sebab dekat sini negatif. So kita ada X darab 4 darab 2. X darab 4 darab 2. So kita ada 8X. Okey, dan yang last sekali dekat bahagian belakang kita ada Y kuasa 2. Okey, 2 kuasa 2. Okey, dan yang bahagian tengah sebabkan dia ada tolak kat sini, so kita letak tolak. Okey, Y darab 2 darab 2. So kita ada 4Y. So sekarang ni kita nak kembangkan 4 pula. So kita kembangkan 4, kita dapat 4X kuasa 2 tambah 4Y kuasa 2 tambah 64X tambah 8Y tambah 260 sama dengan X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 tolak 8X tolak 4Y tambah 20. Jangan lupa buat jawapan akhir. So jawapan akhir kamu adalah 3X kuasa 2 tambah 3Y kuasa 2 tambah 72X tambah 12Y tambah 240 sama dengan 0. Okey, kita dah siap. Selamat mencuba. Bye.